Ya, Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata caranya Bernama Radio. Okey, kita dalam program Grad TVET ya pada waktu ini dan anda boleh saksikan ya. Yang pertama sekali anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Bernama Radio ya, kerana kita bawakan video-video bersama-sama dengan tetamu kita dalam program-program yang kita bawakan ya di Bernama Radio ini. Dan kali ini kita bersama-sama dengan dua orang alumni TVET MARA. Ya, seorang di KKTM dan seorang lagi dari IKM yang masih muda kabarnya. Jadi kita tanya umur mereka berapa. Tapi yang paling menarik sekali adalah mereka ni telah berjaya ya membina perniagaan dalam bidang pembinaan dan seni bina ya dengan TVET. Ya, jadi kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Nazim Fakri Salihuddin ya, yang merupakan pengarah urusan ya di prestigious Prekas Sendang Berhad yang merupakan alumni KKTM Sri Gading dalam bidang kejuruteraan dan pembinaan bangunan, bahagian forensik bangunan dan penyelenggaraan. Panjang dia punya kursus tu. Dan kita ada juga Encik Muhammad Afiq Zamani, pengarah urusan Laras Studio Ventures and Design ya, alumni KKTM Sungai Petani dan KKTM Pasir Mas dalam bidang seni bina. Assalamualaikum buat kedua-duanya. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Okey, jadi kita nak tanya kat Encik Nazim dululah. Ya. Bidang kejuruteraan, ya, pembinaan bangunan, bahagian forensik bangunan. Saya ingat forensik ni hospital je, bangunan ada forensik ya. Okey, dan juga penyelenggaraan di KKTM Sri Gading. Okey, kita nak tahu bagaimana bermulanya kehidupan sebagai pelajar KKTM ini waktu itu. Sendiri nak apply ke ataupun saranan keluarga, ikut kawan ataupun macam mana? Okey. Sebenarnya saya daripada awal saya habis SPM, saya masuk STPM. Saya tak pandang TVET. Baik. Betul saya cakap. Saya macam orang kata kemahiran ni letak tepi dululah. So orang cakap masuk STPM ni dah selangkah ke U. Memang masa tu memang nak ambil degree. And then saya masuk STPM, tu saya pointer pun alhamdulillah okey. Saya dapat interview di UiTM. Nak dipendekkan cerita, saya tak dapat untuk menyambung degree. So kita pun kecewa lah masa tu. Tak gapai lah. Tak gapai sangat. Tapi ada impian nak sambung belajar. Ada impian cakap, aku nak sambung degree ni. Okay. Tengok kawan-kawan dah pergi belajar, pergi sana pergi sini kan. Kerja. Saya kerja dekat 6 bulan. Saya kerja Petropam. Tak ada lagi tawaran daripada universiti? Tak ada lagi. Dah mohon pun tak dapat. Baik. Tapi saya tak pandang IKM semua, saya tak pandang sebab kita tak tahu knowledge, tak tahu pasal ni TVET. Lepas tu saya pun ada satu hari tu tengah susun surat khabar, tengok gaji kimpalan 10,000. Wah, saya cakap ini menarik ni. Sangat menarik. Saya cakap, saya pun carilah kimpalan ni macam mana. Dengar kimpalan tapi tak tahu apa tu kimpalan. Betul. Lepas tu saya pergi bengkel, tengok orang buat kimpalan macam mana. Lepas tu saya cari kursus-kursus yang ada di IKM, Giat MARA semua saya cari. Dan masa tu kita mula masa tu muda lagi, tak nak jauh daripada family. Betul. So saya ambil Giat MARA Sembrong. Dekat tempat saya lah, kat Keluang. So saya belajar situ 6 bulan. So minda kita baru buka kat situ. Ni TVET ni sebenarnya orang kata bukan pilihan kedua. Orang kata pilihan utama kalau boleh. Pilihan utama sebenarnya. Gaji degree dengan yang kemahiran sebenarnya kemahiran lagi besar. Wow. So saya habis 6 bulan situ. Saya sambung lagi dekat Semenyih. Saya ambil 6 GR. So saya dapat kerja dekat MRT, pernah kerja MRT. Lepas tu saya pernah kerja dekat Pengerang, Kota Tinggi. So gaji memang sedap. 6-7 ribu. Wow. Ni Sama baru kan? intake baru ni. Wow, start gaji besar tu gaji ada besar. kosong ke? Sekarang dah tak ada lah. Baru je nak tolong kat orang. Lepas tu dah habis tu, saya sebab kita kerja kontrak. So bila habis kontrak habis gitu. Lepas tu ada tempat lain baru masuk. Dia by project kan? Ya, betul. And then saya fikir balik, sampai bila aku nak kerja macam ni kan. Habis kontrak habis. Lepas tu bila tak ada kerja, alah nganggur gigit jari. So saya cari lagi apa benda yang saya boleh buat dengan TVET ni, nak improve lagi saya punya skill, saya punya knowledge. So
Satu hari tu saya nampak dekat Facebook KKTM Seri Gading. Saya cakap KKTM Seri Gading. Saya tengok list dia, kos dia. Alamak, kos semua tak kena dengan saya ni, tak matching ni, welding. Lepas tu saya ada kenal lah, ada orang marah tu, Cik Muklis. Saya minta pendapat dia. Saya cakap dengan dia, saya dulu welding kat Giat Mara. So saya nak sambung KKTM. So saya cakap macam mana, kos apa yang sesuai saya ambil. So saya cakap saya minat apa. Saya cakap saya ni minat welding, tapi tengok yang ada welding pun jauh. So saya cari kos forensik, Department Teknologi Forensik. Saya cakap forensik macam best tu. Lain macam ni. Bunyi kau. Lepas tu saya sendiri pergi apply. Saya pergi jumpa kaunselor kat KKTM Seri Gading. Saya sendiri apply kat dia. Saya tanya dengan dia, boleh tak result saya sekian, saya nak masuk. Umur tu dah lanjut. So itu selama berapa tahun tu Cik Nazim? Itu umur masa tu dalam 24-25. Baik. Maksudnya selepas 3-4 tahun lah. Lepas 3-4 tahun. SPM And then lepas tu bila dah tu Encik Hairul nama dia, counselling tu. So dia tengok lah. Dia tengok, dia cakap boleh ni, awak boleh masuk. Dia pun saya cakap, okay, awak masuk bidang forensik. Forensik ada main besi-besi ni. So saya pun masuk bidang forensik. Sebab suka welding dan besi. So dekat situ lah bermulanya kisah saya sebagai student KKTM lah. So banyak saya belajar, banyak lagi improve lagi kat situ. Menarik kalau Cik Nazim punya cerita daripada STP, lepas tu masuk belajar, kerja, masuk balik belajar. Masuk lagi belajar. Nampak tak tu? Kan dia ada sebenarnya insan yang sebenarnya suka kat ilmu dia. Kata-kata kerja, sambung lagi kan belajar. Okey, itu cerita Encik Nazim. Dan kita nak tahu juga Encik Afiq pula macam mana. Encik Afiq macam mana boleh bermula berkecimpung dalam dunia TVET ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mulanya saya berkecimpung dalam dunia TVET ni, sebenarnya saya tak tahu kewujudan TVET ni. Yang bawa saya kenal TVET ni, Mara ni, bapak saya. Baik. Ya, biasalah lepas SPM kita budak-budak ni belum-belum lah tengok kawan-kawan pergi college, pergi universiti. Terasalah nak belajar juga, tak nak ketinggalan. Okey. Jadi kita pun mohon tu dapat nombor berapa lah. Berapa tu yang nak tahu tu, yang macam mana tu? Yang memenuhi kriteria ke tu sebaliknya? Sebaliknya lah. Kita ni mak ayah lebih tahu kita ni boleh ke arah mana. Jadi saya psikologi agaknya yang saya mohon sebelum ni. Dapatlah, tapi dia lagi tahulah kebolehan anak dia tu ke arah mana. Jadi masam lah juga muka kan. Nak bawa pergi ke kemahiran tu. Yalah, sebab kawan dah level sini, kita baru nak start balik di bawah apa semua. Dia bawa saya pergi ke IKM6, jumpa kawan dia dekat situ, bahagian landscape. Jadi bila pergi situ kena basuh lah saya. Baik. Jadi balik tu baru fikir, ni aku punya minat ni, kenapa aku tak pergi arah sini. So, saya pun mohon macam biasa, dapatlah di IKM Sungai Petani, sijil seni bina lah time tu. Dapat tu, bila dah belajar situ, saya sedar saya ni di landasan yang betul lah. Kira setiap sem dah dapat skor apa semua, sambung diploma KKTM Pasir Mas. Di Pasir Mas pun Alhamdulillah dapat meneruskan lah apa yang kita nak apa semua. Di KKTM ni kita dah advance sikit lah, didedahkan dengan cara nak buat bisnes apa semua. Lepas pada tu saya sambung lagi degree part 1. Baik. So maksud macam Cik Afiq ni straight lah, daripada habis SPM terus masuk belajar, terus sampai degree. Ya, betul. Okey. Dia tak ada tengah-tengah macam kerja macam Cik Nazim, dia tak ada lah. Dia macam habiskan terus nanti dia takut lupa pula sama belajar lagi. Jalan kita walau kita TVET sama, tapi jalan kita berbeza. Sedikit berbeza, tapi hujung dia tetap ada berkaitan berjaya kan. Itu yang tak boleh nak dengar tu. Tapi kan berjaya saja. Okey, tapi apa tadi Cik Afiq? Tapi dalam masa yang sama, waktu belajar tu pun kita dah didedahkan dengan cara nak buat bisnes apa semua di TVET punya program ni lah. Jadi dari situ time belajar tu pun kita dah start buat bisnes. Kita start buat macam seni bina kan, kita dah start ambil buat working drawing apa semua, kerja-kerja luar. Sebab tu bila dah habis degree tu memang minat nak sambung buat bisnes tu memang ada lah. Okey, maksudnya macam Cik Afiq lepas habis je belajar, ada bekerja tak dengan mana syarikat ataupun terus je decide untuk buat bisnes? Terus decide untuk buat bisnes. Wow, luar biasa. Okey, jadi macam saranan keluarga tu diri sendiri macam diri sendiri. Kalau ikut keluarga tu
biasalah, dah baru keluar nak survive lagi. Dia punya keyakinan tu 50-50 lah. Kalau ikutkan. Tapi bila dah sampai tahap ni, alhamdulillah lah. Dah berapa tahun dah bisnes? Alhamdulillah setakat ni dah 3 tahun. Baik. Okey, kejap lagi kita cerita pasal bisnes kan. Tapi kita nak tahu juga macam environment Cik Nazim kan sepanjang belajar. Tak ada dalam senarai kalau ikut mula-mula dulu kan. Tapi lepas pada tu bila masuk dah belajar, kerja, lepas tu siap sambung lagi belajar ni. Betapa nak bagi tahu macam bestnya kan bekerja ataupun belajar di TVET ni. Okey, mungkin antara yang menarik yang boleh dikongsikan. Di TVET Mara ni. Bila belajar dekat Giat Mara dengan dekat KKTM ni sebenarnya jauh beza. Tak sama. So macam dekat KKTM ni, saya mula macam terpegun. kita dah kerja kan. Kita campur orang sana, campur orang sini kan. Tiba-tiba alamak, keliling aku sini semua budak SPM. Budak SPM. Alamak, aduh. Jadi super senior lah tu. Dan takkan diorang panggil aku abang pula. Belajar lah sama-sama. Baik. Tapi umur tu macam janggal lah orang kata. Tapi lepas 2 minggu kita dah belajar. So lecturer pun open. So lecturer orang kata tak adalah layan kita ni lain beza dengan budak SPM, semua layan sama. So lecturer pun bila kat luar kita kawan-kawan, boleh lepak, boleh minum. So kat belajar sana pun orang kata mudah. Maksudnya macam saya ni teori saya tak minat sebenarnya. Baik. So ni terus jujur saya punya pointer pun tak berapa bagus untuk diploma. Tapi saya suka praktikal. So macam masuk TVET ni KKTM, dia lebih pada praktikal. 70% praktikal. So memang orang kata best lah. Kita boleh pakai orang kata bukanlah bebas tapi tak payah pakai smart. Casual so kita, sikit lah. Casual sikit. Kita boleh main pasir, main simen. Boleh dia punya macam relax kan kalau dengar macam main pasir, main simen tu teringat pula saya kan. Macam kecil-kecil tu kan. Ukur-ukur, campur-campur kan simen semua. Macam forensik ni kita ada buat reborn hammer, ada buat ultrasound apa semua kan. So nak kena drill batu, tiang, nak kena tembak lah apa kan. So best benda tu saya suka. Baik. Itu yang forensik tu ke? Itu forensik. Okey, itu yang semua dia tu tembak lah apa semua tembak lah drill dan sebagainya. Nak check dia punya besi apa semua. Memang saya pun memang minat lah. Letak tepi kejap lah teori tu. Yang tak tepi lah teori. Okey. Bila teori dia ngantuk. Praktikal dia segar. Dia macam itu. Cemerlang. Akhirnya cemerlang lah kan. Semangat lain datang. Semangat lain datang. Dan Cik Afiq pula bagaimana fasiliti yang disediakan? Tadi macam dah lah kita tengok ada juga kos ataupun kursus tentang usahawanan pun dah diajarkan. Itu kita rasa macam advantage lah ya untuk student-student di TVET Mara sendiri. Dan untuk hands on-nya kerja tu, ramai kita lihat alumni-alumni ni share, dia kata macam masa belajar dah jumpa dah equipment ni. So jadi bila kerja jadi senang. Sikit perkongsian Cik Afiq. Okey, dari segi facilities yang TVET Mara sediakan memang terbaik lah pada saya. Apa yang kita tengok dekat industri luar, dekat tempat yang kita belajar tu kita dah guna pakai peralatan tu. Jadi tak ada masalah lah bila kita bawa ke alam kerjaan benda-benda macam tu. Saya kalau nak cerita lebih bab facilities penggunaan bahan ni kurang lah pada saya sebab saya diploma seni bina. Kita penggunaan mesin tu kurang. Baik. Tak banyak, tak meluas macam bidang forensik lah. Jadi kita ni banyak benda-benda yang berkaitan dengan seni lah, seni bina ni. Lukis-lukis lah ni. Lukis, design. Baik. Tapi pendedahan tu pada saya memang lah. TVET ni memang pilihan utama lah. Tapi kalau macam let's say macam kalau kata yang lukisan-lukisan ni, adakah dari segi macam contohnya dah guna software yang dah waktu tu dah guna dah software nampak terkini dah. Maknanya bila kita keluar tu dekat industri luar kita dah pakai alam pekerjaan, kita dah pakai software tu. Jadi macam terror kan letak macam memudahkan kerja kita lah. Tiga segi boleh macam bentuk tiga segi bulat dia lain ni tu kan. dia master gitu kan. Tapi okey, kita tahu juga macam Cik Afiq sendiri bila habis belajar lepas tu terus decide untuk buat bisnes kan. Ya, betul. Waktu tu bisnes yang sama lah sekarang ni. Betul. Apa yang membuatkan keberanian untuk macam aku start bisnes lah. So, aku ada kot knowledge ni. Keberanian tu sebab orang bisnes ni katanya bukan kena ada ilmu je, berani kena ada juga. Betul, memang kena berani. Sebab kalau kita dengar orang-orang sekeliling cakap rugi lah hang ni. Belajar sampai degree 4 puan apa semua, kalau kerja gaji dah sedap kan. Kata
itu kita letak belakang lah, sebab kita dengan firm kita tak tahu jaminan kita berapa lama. Jadi kalau kata kita nak tunggu experience baru kita buka company, pada saya tu silap. Dengan TVET ni kalau kita tu buka, kita banyak orang yang belakang yang kita boleh refer lah, macam pengajar apa semua, maknanya dia boleh tahu. Kita boleh tahu siapa yang boleh kita refer. Maknanya kita buat, contoh saya dari seni bina, kita buat sekali dengan construction, maknanya design and build. Design and build kalau kita tengok ni anak Melayu kurang buat sebenarnya. Dia bukan bidang yang besar lah, bukan projek-projek besar, maknanya projek-projek perumahan, renovation, rumah-rumah sebuah. Jadi ilmu yang kita belajar dekat TVET, KKTM, kita bawa lah ke industri luar. Okey, wow, sangat menarik Okey, kejap lagi nanti kita nak tanyakan tentang bisnes pula. Tadi kita dah tanyakan kan macam mana environment tempat belajar, macam mana mula berkecimpung ataupun dengan kata lain terjebak dengan dunia TVET ini. Okey, jadi kita berehat seketika, terus saja dengarkan kami dalam program Grad TVET di Bernama Radio. Stesen berita bisnes anda. Sedutan program Kita Jaga Kita bersama-sama Nur Azza Yusof, pengasas curate bagi projek CSR Embrace Autism. Menghantar anak autisme untuk menjalankan terapi. Pihak Kementerian Kesihatan, kerajaan menjalankan usaha yang baik. Tak silap saya ada yang very minimal charge dan ada pun yang tak charge bagi menjalankan sesi terapi. Tetapi tak cukup dan ibu bapa terpaksa increase dia punya frekuensi. Tapi bila kita increase frekuensi and pergi pada independent therapist, itu yang menjadi cabaran. For example, satu session 45 minit dia mencecah sampai RM120 ya, 150 dan ada yang sampai RM200. 45 minit satu sesi ya. Sometimes dia akan, kalau tak jaga financial, dia akan sampai ribuan. Tetapi saya melihat sekiranya ibu bapa take dia punya inisiatif di mana dia cuba belajar macam mana untuk menjalankan terapi sendiri. That one memang cut, tapi memerlukan komitmen pula. Itu yang jadi keadaan di mana ada bapa bekerja, ibu berhenti kerja dan sebaliknya. Ya, sebab nak manage. Petikan dalam radar. Kita mesti memahami bahawa ada kes yang kita perlu ke polis. Ada kes kita perlu ke pihak berkuasa tempatan. Ada kes yang kita perlu ke Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Ada kes yang kita baru, yang besar, yang betul-betul rasuah, baru kita bawa ke SPRM. Kalau semuanya dikumpulkan kepada SPRM, maka tak jadi cerita. Dan saya juga mengalami masalah itu. Kami mempunyai talian WhatsApp yang macam-macam orang lapor pada kami. Dan saya dengan beberapa orang anggota, kita telah dilatih untuk mahir, untuk kenal pasti kes ini harus di-channel ke mana. Dan kita akan channel kes tersebut, dan setakat 3 tahun kita ditubuhkan ini, kita telah menerima hampir 400 laporan dan telah kita channelkan kepada pihak-pihak berkenaan. Kerana apa? Kerana kita sebagai NGO tidak ada kuasa untuk menyiasat kes-kes tersebut. Kita hanya mengumpul maklumat dan menyalurkannya kepada pihak berkuasa. Itu yang orang awam kena faham. Kalau kita menyiasat, itu berbahaya untuk diri kita. Kita kena betul-betul berhati dan memahami. Haji Jais Abdul Karim, Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia, MCW. Dalam radar. Portal www.sebenarnya.my menyiarkan berita-berita yang melibatkan kepentingan awam dan negara yang telah ditentu sah secara rasmi oleh Kementerian dan agensi yang berkenaan mengikut skop peranan dan bidang kuasa agensi yang terlibat. Sebenarnya.my, tidak pasti, jangan kongsi. Tiada alasan untuk orang yang berjaya. Malas pun dia buat. Penat pun dia buat. Tak sempat pun dia buat. Tak pandai pun dia usaha juga untuk buat. Untuk berilmu dan berjaya, dengarkan Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.
Baik, kembali semula. Waktu ini kita dalam program Grativet di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bersama-sama dua orang tetamu kita. Kita ada Encik Muhammad Nazim Fakri dan juga Encik Muhammad Afiq. Kedua-duanya alumni dari jurusan TVET Mara. Dan kita nak bertanyakan tentang perniagaan. Okay, mungkin Encik Nazim boleh kongsikan. Okay, sekarang ini apa bidang perniagaannya kan ya? Apa core business daripada Encik Nazim sendiri? Okey. Sebenarnya saya dulu giat Mara Kimbalan. Masuk belajar KKTM forensik bahagian check NDT. Tapi bila kita berniaga ni, saya bidang IBS. Lari betul ya? Tapi dia ada berkaitan lah. Dia ada kaitan. Still pembinaan. Baik. Jadi servis yang diberikan tu apa dia? Okey, macam saya kita ada kilang buat produk batu pasang siap. So macam kita tengok kan selalu kalau rumah ke kita guna batu-bata kan. So saya punya produk ni besar. 1200 kali 600 mm. So kalau compare dengan brick, saya brick 42 biji satu batu saya. Dia datang terus besar gadang gitu. Pemasangan dia lagi cepat lah. Tu saya punya core business lah. Baik. Okey, jadi macam untuk bisnes Encik Nazim kan, memang permintaan sekarang sangat-sangat Alhamdulillah tinggi, memang tak cukup tangan lah. Kilang memang tak dapat supply. Apa advantage dia? Mungkin boleh kongsi sedikit berbanding dengan yang lama punya. Dia ringan satu, lepas tu jimat kos, and then dia mudah untuk dikendalikan. Baik. Dan dia cepat pasang. Macam sekarang ni rumah kalau kita tengok kurang-kurang pun 6 bulan siap. So kita boleh buat dalam masa 1 bulan. So kat situ kita dah jimat kos persegi tenaga buruh, barang, dah masa lah. Dia nak ikat-ikat bata tu. Ikat bata lah lambat. Nasib baik kita kakak pernah belajar satu-satu je. Betul lah tu. Dia kalau blok panel dia ada dekat Selangor ni, saya lah kot yang orang pertama pakai untuk buat design construct punya projek. Kita kan dekat dalam satu negara. Boleh kontak-kontak kan? Boleh. Tu cakap dia tunggu masa lah tu. Baik. Bila laras nak boleh ambil dia punya produk bawa ke sini. Betul. Okey, jadi itulah itu memang fokus pada bisnes itu Ya betul. Baik, dah berapa tahun dah tadi? Dah 3 tahun. 3-4 tahun lah. Dan tim pula berapa ramai? Okey, dulu masa mula tim saya just orang biasa je lah kan, dengan ada 2-3 orang. So sekarang ni kita upgrade lagi. So kita dah ada engineer untuk CNS, Civil and Structure, engineer untuk MNE. So dan juga yang terkini kita ada drafter dalam BIM lah. So macam projek government ni kebanyakan ni nak kena ada BIM. Itu Revit. Dulu AutoCAD, sekarang ni dia advance pada Revit. So kat situ complete lah. Kita punya konsultan semua complete. So bila kita pergi tu, kita datang sekali dengan nak konsult macam mana, nak buat macam mana, produk pun dah ada. Terus kasih tunjuk semua. Complete Complete presentation. Okey, itu Cik Nazim. Dan Cik Afiq pula bagaimana? Apa bidang bisnes, bidang perniagaan yang sedang dijalankan sekarang? Okey, kalau macam saya memang tak lari lah dengan apa yang saya belajar. Sebelum ni belajar diploma seni bina, sambung degree part 1 pun dalam architecture. Jadi bila dah keluar ni, saya sambung buat design and build lah. Design and build ni bermakna design, kita design dari kosong lah. Design, saya banyak ambil projek rumah atau kerja-kerja renovation. Dan kita sendiri yang construct. Jadi yang rumitnya bila buat design and build ni, biasalah itu semua orang akan lalui lah, kita dengan klien kita lah. Apa tu antaranya tu? Antaranya kerana klien tu biasalah, sebab kita bukan ambil projek-projek government. Sebab kita banyak projek yang personal punya ni lah, persendirian punya projek. Jadi memang tak lari lah, setiap benda yang kita buat tu tak lari daripada masalah. Jadi cara kita menyelesaikan masalah tu yang akan buat kita lagi strong sebenarnya. Baik. Jadi kita tanya juga ni pendengar kita, maksudnya ambil job daripada individu. Betul. Maksudnya rumah. Betul. Renovation rumah ke ataupun renovation macam rumah sebuah. Baik. Maksudnya tanah kosong nak naik tanah rumah. Kosong rumah sebuah. Boleh juga ataupun renovation pun boleh juga. Renovation pun kita buat. Okey, baik, itu dia perniagaan ni untuk bisnes Encik Afiq lah. Okey, dan Encik Nazim, kan kita nak tahu jugalah bila berniaga ni cabaran kan tak boleh, orang kata tak boleh lepa. Dia kata macam cabaran ni merupakan sebahagian daripada cerita kejayaan. Kan dia bukannya boleh letak tepi, nak ambil, tak nak tak apa. Dia macam wajib untuk lalui. Okey, jadi sepanjang 3 tahun ni kan dalam perniagaan, apa antara cabaran yang mungkin dilalui
angkat batu besar ni, blok besar. Okey. Contohnya Cabaran macam Cik Afiq tadi cakap, daripada segi design. Betul. Kadang-kadang rumah tu mula tuan rumah minta 3 bilik 2 bilik air. Betul. Bila design dah siap, kita dah nak endorse, dah nak cakap cik, saya nak 4 bilik lah, 3 bilik air. Ubah pula. So kat situ dah ambil masa banyak lah sebenarnya. Dia setiap projek akan ada masalah. Betul. Tak kisahlah projek government ke projek swasta ke, memang akan ada masalah. So masalah tu kita sendiri yang kena fikir how tu kita nak selesaikan masalah tu, nak settlekan masalah tu. So kita sebagai kontraktor, kita menyelesaikan masalah orang. Orang nak buat rumah dengan kita, so maknanya orang tu ada masalah nak buat rumah. Siapa nak buat? Kan? So kita datang dengan penyelesaian. So kita siapkan dia punya rumah apa semualah. Dalam masa 3-4 tahun tu, banyaklah kita kena tipu. Ada berpuluh ribu habis, ada beratus ribu habis pun ada. Kena juga Kena. Projek dah sign agreement semua, dah sign apa semua, tiba-tiba orang tak bayar. Tu biasa. Itu perkara biasa. Biasa. Ambil barang, bang ambil barang dulu, nanti kita baru kita bayar. Setahun baru nak bayar. Nasib baik bayar abang setahun tu. Kena jadi alung dulu tu. Itu yang nak kena kutip kan, kena call selalu Betul. Ya, betul. Itulah, kita dalam bisnes ni kita nak kena kuat lah. Hati kena kering. Nak masuk dalam bidang perniagaan ni, lagi pembinaan ni kita nak kena bersaing dengan kata semua, bukan dengan bumi saja, non bumi semua kita kena bersaing. Macam saya lagi buat produk IBS, macam kita dah complete CIDB, Sirim, bomba semua dah ada. Okey, dan kita ni kena fight dengan pengeluar yang lain daripada Chinese yang non bumi lah. So kita kena fight. So kita ni bumi ni kadang-kadang kekurangan modal sebenarnya. Untuk projek tu kadang kita kena dahulukan. So kat situ kadang masalah yang kita hadapi lah. Tapi sebenarnya benda tu ada je solusinya kalau kita pandai cari. Baik. Betul. Itu Cik Nazim kan, punya pengalaman cabaran dalam perniagaan. Cik Afiq pula macam mana kan? Macam start habis belajar je terus start buat bisnes. Betul. Jadi zaman kegagalan dah dilalui ke belum? Sudah. Mula-mula tu memang ada turun naik dia. Tapi setiap cabaran tu ada jalan penyelesaian dia. Jangan risau. Cuma kena istiqamah lah apa yang kita buat. Tak mungkin setahun kita buat, setahun akan berjaya. Betul. Tapi benda yang saya nak tekankan kepada lepasan TVET yang mana buat bisnes apa semua nanti, tolonglah jaga akaun. Benda tu memang penting. Sebab apa, bila kita lantik akaun bertauliah untuk jaga kita punya akaun, InsyaAllah kita boleh fokus pada operasi. Macam saya memang ada lantik akaun bertauliah dekat Kelang. Memang senang lah dia yang menguruskan semua akaun. Saya lantik Nazim & Co. Dia memang menguruskan saya punya perjalanan akaun apa semua. Jadi saya dapat tahu apa yang saya kena buat, next step apa semua untuk saya uruskan saya punya bisnes. Kalau tak, saya rasa terlingkup saya punya bisnes. So jadi akaun ni sangat-sangat penting Penting, kena jaga. Jangan jaga RM1 je. Kita bukan bukan nak cakap pun, tapi kita punya kelemahan sebenarnya dari segi akaun. Pengurusan. Sebab belajar tu operation. Pengurusan akaun tu sangat penting. Kita kena tekan kat situ. Bab kemahiran memang kita boleh kontrol. Kita boleh solve. Sebab yang tu memang bidang kita. Tapi akaun ni bukan bidang kita. Yang problemnya budak pelajar-pelajar yang lepasan TVET ni, dia tak tahu. Jadi dia macam ni lah senang cakap. Bila dah dapat projek, dia dah dapat duit banyak, dia tak tahu nak mengurus. Jadi macam tu lah. Dapat habis. Bila dia dapat pengurusan yang betul, dia ada lantik akaun yang betul, dia tahu duit tu nak ke mana. Jadi flow dia cantik. InsyaAllah yang tu bagilah berapa tahun akan datang pun InsyaAllah boleh bertahan. Sebab kita dah tahu strategi kita nak ke mana lepas ni. Apa yang kita boleh buat. Dengan modal banyak ni, kita boleh invest untuk apa pula. Macam tu dia punya proses. Sangat menarik kalau kita lihat dia dua view yang berbeza kedua-duanya. Akaun pun nak jaga juga. Betul, kena jaga. Itu paling penting. Yang dekat lapangan pun kena juga fikir. Okey, baik. Dan kita nak juga kan, macam Cik Nazim sendiri kan, mungkin boleh kongsikan saranan macam ibu bapa dulu, zaman dulu kalau kita fikir macam TVET marah macam tadi Cik Nazim pun cakap kan, TVET ni tak dalam senarai. Tapi hari ni berbangga nak bagi tahu ni sebab ilmu kat TVET ni kan yang menjadikan Cik Nazim hari ni contohnya. Okey, tapi kita nak ingatkan ataupun pesan kepada ibu bapa pendengar mungkin, sebenarnya program di TVET Mara ini banyak sebenarnya akan membantu dan sikit banyak kita boleh katakan ada jaminan untuk kerjaya masa depan. untuk anak-anak.
Mungkin boleh sedikit kongsikan Okey, pandangan. pada saya lah. Okey, sebagai ibu bapa, so kita sendiri tahu kelemahan dan kelebihan anak-anak kita macam mana. Okey. Dan dia bila tingkatan 3 tu, form 3 tu, sebenarnya kita dah nampak anak kita ke mana sebenarnya. Macam mak saya dah nampak. Mak saya dah cakap, kau ni kalau duduk office tak boleh ni, kau kena kerja-kerja biasa ni. Maknanya kau kena kerja bawah panas. Bagus ya mak. Maknanya dia cakap gitu je masa saya tadi, saya ingat lagi. Baik. Lepas tu saya pun macam, bila dah kita kerja kimpal kan, duduk bawah panas kan, baru fikir betul lah. Dah mana parents tu sebenarnya dia lagi tahu macam mana, dan parents yang mencorakkan ke mana kita nak pergi. Dan kita sebagai diri kita sendiri, so kita kena terima benda tu dengan hati kita buka. Orang kata mungkin result kita tak baik, tak semestinya kita tak boleh berjaya. So mana yang lepas saya SPM tu, tak semestinya result tak bagus, kita dah gagal dalam hidup. Tak. Betul. Tak boleh. Okey, tak apa, kita kerjalah dulu, cari pengalaman 6 bulan kerja. Dan dalam masa yang sama, kita sendiri cari tempat nak belajar. Tak kisahlah Giat Mara ke, nak ambil CJ kat IKM ke, sambung terus KKTM pun boleh. Betul. So kita diri effort sendirilah. Itu yang penting. Sebab kita nak berjaya, takkanlah kita nak tengok kawan-kawan dah berjaya, beli kereta, beli tu, beli ni, kita kan dia baru nak mula. Betul. Baru nak mula. So pada saya diri sendirilah. Ada effort lah kan. Kena ada effort. Kan, ya, ada usaha sendiri kan untuk lihat masa depan tu dah kena nampak dah. Dan Encik Hafiz sendiri mungkin sedikit pesanan kepada ibu bapa, pelajar mungkin, ataupun mungkin sekarang ni macam boleh ke kalau saya dengan umur macam ni nak sambung belajar Cik Nazir dah tunjuk contoh tadi kan, tengah-tengah tu belajar juga, tak masalah pun. Walaupun jadi abang senior. Baik, Cik Hafiz sedikit. Memang boleh sangat lah kalau dengan TVET ni. Sebab satu, tadi Cik Nazim dah tegang dari segi dia punya Cik Nazim dah tegang dari segi perjalanan. Jadi saya nak beritahu pula facilities. Jadi ibu bapa ni kalau hantar dekat TVET sebenarnya tak payah risau, serah aja kat sana. Facilities memang lengkap. Lepas tu apa lagi TVET sediakan, allowance pun ada bagi. Free. Makan free. Belajar je. Belajar je. Habis. Tak payah belajar je. Jangan malas sudah. Duit tak payah fikir, makan duit tak payah fikir, betul. Allowance dah bagi. Mana tempat pengajian nak bagi allowance banyak macam tu? Berapa bagi sebulan? Saya 300. Banyak tu kan. Jadi sebenarnya ibu bapa banyak tak tahu yang Mara ni disediakan tempat pendidikan yang lengkap macam tu sekali. Allowance dah bagi bulan-bulan. Lepas habis belajar ada lagi kontak. Tanya lagi, kalau macam kos saya, lecturer akan follow up, tanya, ni dah dapat kerja belum? Dia pula tolong. Ini contoh firm ni perlukan ni, sini cubalah mohon. Maknanya kesinambungan tu ada, bukan tinggal macam tu je student dia. Jadi rugilah siapa yang tak pergi TVET ni. Wow, itu dia kan, ni ambil berat sampai ke hujung kita kata. Betul. Kan nak pastikan student-student betul-betul lepas habis belajar ada kerjaya. Okey, baik, dan kepada anda semua kalau kata nak tahu dengan lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan di TVET Mara, boleh terus saja pergi ke website ataupun laman sesawangnya www.tvetmara.edu.my. Boleh juga WhatsApp ke nombor 0139498063. Boleh pergi ke pejabat-pejabat Mara Negeri dan daerah yang terdekat untuk dapatkan penerangan lanjut, sebab dia lain-lain tadi, lain-lain cawangan lain. Dia punya kursus yang ditawarkan. Dan yang paling senang adalah pergi saja ke laman media sosial. Okey, mereka ada FB page, Instagram, Twitter, YouTube channel pun ada juga. Dengan kata caranya adalah TVET Mara, TVET Mara. Okey, ataupun terus saja ke KKTM, MJII dan IKM yang terdekat di seluruh Malaysia. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Nazim Fakri Salihuddin dan juga Encik Muhammad Rafiq Zamani kerana bersama-sama dengan kami dalam program Grad TVET. Kita doakan semoga terus mengecapi kejayaan yang luar biasa dan memberi peluang pekerjaan kepada mereka yang memerlukan. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Stesen berita bisnes anda